Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang. Sambungan pasal Arduino, tapi kita bukan dekat basic programming. Terus kita akan masuk ke yang kita berhenti satu hari, sambungan daripada programming juga, tapi sedikit Arduino punya function yang boleh kita tambah. Kita boleh tambah function iaitu timer and interrupt. Okay, function extra lah. Okay. So interrupts ni ialah kita boleh interrupt dia macam seolah kita boleh reset balik atau interrupt kita punya program dia boleh bagi berhenti sekejap and kita lepas dia akan on balik lah. Okey, ni interrupt ni satu function dan yang available dalam Arduino. So kalau tengah jalan kita punya programming tengah jalan kita boleh interrupt. Okey. So contoh ada gambar aja kat sini lah. Okey, dia nak interrupt tapi yang ini nampak macam tak apa complete lah. Macam tak apa complete di mana asalnya kita punya LED tu dia tak nyala. Okey, ada state low. Lepas tu kalau kita run macam tu saja dia akan keep low, maksudnya tak menyala. Lepas tu okey, state ni sama dengan low. Lepas tu kalau kita tekan kita punya button buat interrupt, kita akan tukar dia punya state kepada yang terbalik lah. Okay, macam ni maksudnya dia reverse. Dia reverse maksudnya dia jadi high pula, nanti dia menyala pula. So bila kita tekan menyala, tapi kalau dia lepas tekan button dia akan off balik lah. Okay, itu dia punya interrupt. Contoh kat sini lah. Okay, yang ini tak boleh jalan directly dengan Arduino Uno. Kita ubah sikit. Contohnya saya dah ubah kat sini lah, di mana ada tambah sedikit, ada pin mode kat mana nak interrupt. Yang tadi tak ada, kita ada LED, kita nak interrupt kat mana. Lepas tu formula untuk interrupt tu lah, dia punya command dia agak berbeza sedikit. Digital pin to interrupt, macam tu kan. Sepanjang lagi lah, lebih kurang. So yang ini dia punya perubahan sikit berlaku lah. Yang ini gambar aja macam mana kita punya wiring lah. So kita ambil dekat pin nombor 2 biasanya pin nombor 2 atau pin nombor 3 yang sesuai untuk interrupt. So saya ambil pin nombor 2 untuk Arduino Uno boleh interrupt. Pin lain tak boleh interrupt. Dia limited 2 dengan 3. Yang ini kena tengok dekat specification of the Arduino Uno ni. Okay, ini dia punya LED biasa. Kita ada LED 13 ni maksudnya standard lah. Memang dia menyala biasa kat situ. Yang dalaman internal built-in punya LED pun di line yang sama. Okay, kita nak bagi dia menyala saja. Okay, so itulah. Bila dah menyala, sekarang asalnya menyala. Kita buka, kita on, kita start, dia menyala. Kalau kita tekan ni dia akan padam. Lepas tu kalau kita offkan balik, signal sini dah tak ada, dia akan on balik lah. Itu dia punya function. Okay, dia sentiasa looping, sentiasa baca ya. Okay, dia sentiasa nak reversekan dia punya state tu. Kalau kita on, dia akan terbalikkan lah. Okay. So itulah dia punya keadaan dia. Okay, seterusnya kita ada timer function. Okay, timer function kena include, kena buat hashtag include timer.h. Dia kena ada tambahan, nanti kita tengok lah. Okay, dia kena tambah library. Kalau tak ada library ni tak boleh pakai all this function yang kat bawah ni lah, tak boleh pakai. Okay, ini bukanlah standard package. Kalau kita pakai cloud Arduino pun kena install lain. Kalau kita pakai Tinkercad, of course kena install. Tinkercad tak boleh install, tak boleh pakai langsung. Kalau kita pakai yang kita download kita punya IDE pun tak boleh pakai juga, kena install kemudian. Kena panggil untuk tambah timer H ni library. Kalau tidak kita punya IDE tak faham bahasa-bahasa ni, language ni, every ni semua dia tak faham. Kalau untuk pakai ni kita boleh lah. Tapi bukan bermakna kita tak boleh, kalau tak ada timer punya .h ni kita tak boleh pakai langsung berkaitan dengan timer. Tetapi kita boleh pakai, contoh delay kita dah pakai sebelum ni. Okey, delay tu contoh kita pakai timer lah juga kan. So cuma mungkin cara nak buat programming tu lain dan mungkin agak complicated kalau kita
banyak nak pakai timer tu. Ini mungkin memudahkan lagi lah. Okay. Ini sambungan timer function tu. Kita juga boleh pakai this kind of oscillate punya function, di mana oscillate function yang pertama ni, ini ada 1, 2, 3 tiga variables boleh masuk lah, atau dia punya condition boleh masukkan. Okay, dekat situ dia nakkan pin mana, berapa oscillate. Oscillate tu maksudnya dia macam signal wave lah, tapi kita high and low lah. So dia ada tu berapa long period dia untuk setiap millisecond, berapa dia punya distance antara low dengan high tu kan. Lepas tu ini dia nak start dengan high atau low. Okay, starting value. Ini yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah oscillate juga. Dia 1, 2, 3, 4 dia punya variables yang dia boleh set dalam tu. So pin number, berapa long period, lepas tu starting value, lepas tu berapa repeat count dia. So berapa masa dia akan, berapa kali dia akan keluarkan signal tu. Kalau berapa millisecond tu kita kalilah, berapa millisecond kali 100 tu dia keluarkan. So itu contohnya lah. Okay. Okay, function lain timer.h ni kita juga boleh keluarkan pulse. Satu pulse lah, satu just pulse saja. Kemudian kita ada stop dan kita ada update. Update ni maksudnya dia sentiasa dalam loop. Biasa dia duduk dalam loop. Dia sentiasa update. Kita punya status yang ni adalah akan monitor dan bila nak stop ke, bila nak pause ke, bila nak ada every ke, bila nak oscillate ke, dia akan monitor lah dia timing tu semua. Okay. So ini contoh kita punya program yang boleh-boleh 1/2. Ni nak buat tadilah yang penggunaan oscillate lah, semua tu kita cuba buat. Tapi macam saya cakap, ini kalau standard package tak ada. So, kalau nak buat macam ni boleh lah, tapi saya tak boleh nak demo benda ni sebab benda ni tak ada dalam standard package. Okay, dan walaupun sekadar tak ada dalam standard package, kalau kita import pun ada pelbagai package. Package tu macam-macam. Untuk timer tu ada Arduino timer, ada timer.h, ada macam-macam jenis lagi. Jadi itu kena tengok kesesuaian tu, sebab lain package tu bahasa dia lain lah. Bahasa dia lain, yang update ni mungkin tak pakai untuk yang lain tu. Jadi oscillate pun mungkin yang, kalau yang lain kita pakai package yang lain dia tak faham. Contohnya lah. Jadi kena lihat dia punya manual lah untuk itu. Okey, itu adalah ni. So ini adalah nak cerita pasal sensor actuator yang wireless communication dan tambahan-tambahan yang boleh ada dekat Arduino tu lah. Okey, kita dia dah dapat board tu kan, kita nak tambah macam mana kan. So nak cerita pasal tambahan. Tadi kita dah cerita sebelum ni dekat 5.3, tambahan yang kita boleh tambah adalah tambah library. So that kita boleh dapat buat yang lebih complicated punya programming kan. Lagi complicated tapi nak buatnya mudah. Type 1 je dia buat banyak benda, contohnya lah kan. Kalau tidak, kita kena buat banyak line. Kita kena type. Kalau kita tak pakai library tertentu, kita kena buat satu-satu lah. Kena buat lagi banyak dia punya command tu kan, satu-satu. Tapi bila kita pakai package yang library tertentu, mungkin dia memudahkan lagi. Jadi kita cakap satu je benda, dia dah tahu lah kena buat beberapa perkara yang lain. So itu library tu penting kan. So tapi nak pakai library tu kena tengok kesesuaian dan juga kena tengok manual lah yang berkaitan. Okey, sekarang kita nak sentuh sensor, actuator dan wireless communication. Ni. Okey. Yang pertama, bila kita beli Arduino Uno tu, kita dapat simple lah. Tak ada sensor, tak ada apa. Dia cuma ada IC package dengan peripherals dia lah kan. Sikit mungkin dia ada sikit-sikit. Yang ditunjukkan kat sini adalah basic shield atau basic IO shield, input output shield, di mana produk dia ni lah. Okay, dia punya aspect ratio atau dia punya dimension ni memang cantik sungguh untuk Arduino Uno. So
Kalau untuk beginners, untuk yang nak belajar-belajar, macam mana nak pakai buttons, macam mana nak program untuk buttons, macam mana nak program LED ni, ni OLED, ada graphic display, dia boleh buat bukan sekat numbering. Kalau nak buat yang boleh lebih-lebih pun boleh, maksudnya nak buat grafik pun boleh lah. Kemudian dia ada ada temperature sensor dalam ni. Dalam ni ada temperature sensor, dia boleh buat temperature sensor, so dah siap dalam. So ada EEPROM, ada extra EEPROM, boleh buat programming lain untuk budak lah ni. Kemudian dia ada connector, tak ada apalah kan, connector tepi ni. So kita boleh buat, kita nak pasang pin tu, kita punya wiring tu mudah lah kat sini. Kemudian dia ada push button, push button dah siap dah. So tak payah nak wiring push button, nak beli brake, nak pakai breadboard dan sebagainya. Kemudian ada slide switches, dia pun ada slide switch. Ini slide switch 4 biji. Kalau perlu nak buat, dah siap. Okay. LED ada 8 biji. Warna biru ni semua LED. Nak nyala, nak test pakai LED dah siap ada dah. Tapi satu color je lah. Kemudian ada lagi drivers. Kemudian ada potentiometer yang ini. So maksudnya benda ni dah siap. Kita pasang je kita dekat projek tu dan kita boleh buat latihan. Kalau nak menggunakan apa-apa kan, kita boleh buat latihan. Okay. Menggunakan breadboard ni lah. Dengan menggunakan benda-benda yang dah ada tu. Okay, jadi development tu lagi mudah lah. Jadi tak perlu nak buat wiring pasal LED dan sebagainya, tak payah wiring lain lah. Dah siap dah semua. So ini contoh macam mana pemasangannya lah. Ini kita punya IO shield tu. Kemudian yang ini kita punya Arduino Uno, kita boleh sambungkan dia jadi macam ni. Okay, benda tu kat atas, benda ni kat bawah. So dah siap dah kita punya button, semua dah tak payah wiring dah. Buat program saja dan lampu dah belum nyala, nak jadi apa pun boleh. Itu tujuan dia lah, supaya cepat kita punya learning curve tu cepat lah. Okay. Tu je saja. So kalau kita nak sambung dengan kita punya actuator yang lain-lain pun boleh. Kita sambung sajalah sebab ini connection ada kan. Dan ini button semua tak kisahlah kan. So boleh sambung. Okay. So tak ada bolehlah kita manipulate board ni untuk testing kita punya idea dan sebagainya. Okay. Okay, ini contoh temperature sensor yang dah ada dekat dalam board tu lah. So dia cerita pasal temperature sensor. So kalau nak pakai temperature sensor, kena tengok dia punya specification juga. Basically memang kita ada temperature sensor yang dah standard, so boleh follow. So ini dia punya pemalar ni, so kadang-kadang nak kena ingat lah. Even dia punya address ni pun kadang-kadang nak kena faham juga. So ini some explanation mungkin nak kena faham lah kalau kita nak gunakan IO board tadi. So ini contoh kalau pakai sensor tu, dia configuring temperature sensor. So kalau nak pakai tu kena tengok manual lah. Ini adalah kalau kita nak pakai tertentu, kena panggil berapa resolution, berapa tu kena buat configuration sikit supaya ikut yang kendak kita. So ini kena tengok manual lah. Okay, ini yang include dalam kita punya IO Shield punya produk tu. Okay, reading temperature sensor, biasanya kita akan pakai this command lah. Okay, temperature sensor basically dah ada dalam kita punya kita punya library tu, memang dah ada untuk temperature sensor. Tapi untuk that certain benda tu lah. Tapi bila pakai IO Shield ni, bila pakai IO Shield tadi, kita boleh pakai get temp sebab dia memang dah ada tadi kan. Kita dah tunjukkan slide sebelum ni, kita ada configuration tu. So kita boleh pakai get temperature. Kalau sebelum ni, kalau tanpa IO Shield kita sambung temperature, kita akan pakai kaedah lain. Okay. Tapi this one dia dah ada function get temperature ni, get temp kan, get temperature lah. So dia akan return ni float number ni, maksudnya nombor lah, nombor yang dititik bukan. Ini kita faham kalau pakai C++, kita ada integer, ada float, ada character, itu kena tahu lah, ada long kan, type of numbers apa maksud dia tu kena faham lah. Okey, seterusnya. Just some example macam mana nak pakai IO Shield tu. Kalau kita perhatikan kat sini, dia ada macam function atau dia dekat buat setup tu dah set pasal IO Shield. So dia kena ada benda ni.
kalau tak ada, maksudnya IO Shield tu dia ada dia punya library lah, kena masukkan sekali. Tidak, dia tak faham. Okey, kalau tidak kita punya compiler tak faham, jadi susah sikit lah. So kena ada dalam compiler kena ambil, kena upload dia punya library yang berkenaan. So ini tak ada apalah kan. So maksudnya nak kat sini cuma nak cerita kita boleh expand kita punya function tu lah. So memperkenalkan standard input output shield ni, standard sensor lah yang boleh available. Okay. So kemudian kita ada potentiometer. Potentiometer ni kalau kita faham penggunaan ni banyak gunanya lah. Cuma sekarang ni dia referring to potentiometer yang ada dekat dalam IO Shield tadi tu, board tadi tu kan. So kita dah beli IO Shield tu, kita boleh pakai. So dia explanation pasal itulah. Okay. Okay, ini just kalau dia tulis VCC 3V3 ni mesti tak faham ini 3.3 volt sebenarnya Okay. So kalau potentiometer kena faham dia akan masuk dekat analog pin ada 5 kot kalau Arduino Uno. Kena faham semua. Dia kena masuk dalam analog. So dia kena ada 3, at least kena ada 3 pin, satu power supply, satu pergi ground, satu lagi pergi dekat signal. Okey. Okey, kemudian kita ada ni LED display, OLED ni. Okey, display ni dia bukan display biasa, dia maksudnya boleh karakter. Dia ada 128 x 32 pixel dalam tu. Okey lah kan. Kalau pandai nak buat game pun boleh tapi kecil lah dia punya dia punya pixel tu kan. Dia punya display tu kecil. Tapi zaman dulu boleh je orang buat game dengan this size pixel macam ni. Okey, simple 2D game. Okey, ini just ceritalah. Okey. Okey, ini some of the mode. Kalau nak using LED display ni, OLED ni kena ada initialization, lepas tu ada mode select. Mode select ada sama ada nak buat karakter, nak buat grafik boleh, nak buat drawing boleh. Ini yang drawing yang sama dengan IO Shield tadi tu. So kena ada dia punya, semua kena ada dia punya library. Kalau tidak tak faham. So ni this is some example macam mana nak pakai IO Shield tu. Dia kena ada command dia sendiri kan. IO Shield OLED begin. So maksudnya dia kena faham lah. So kena ada include mungkin kat sini. Kalau setakat macam ni saya rasa tak faham. Okay, kita punya compiler tak faham. So kena input dia punya library. Okay. Okay, kita sambung terus pergi kepada yang sensor. Okay. Tadi pun dah introduce sensor kan, temperature sensor pun dah introduce. So masuk sensor pula. Nah, ini kalau kita tak pakai yang tadilah input IO Shield tadi tu, kita tak pakai IO Shield, kita boleh pakai je sensor-sensor yang lain dan kita program. Tapi kita nak sensor tu apa dia? Kalau nak andai kata memang betul kita nak buat nak develop sensor kan, atau nak guna sensor untuk measurement yang tertentu kan, kita tak pakai. So patutnya kajian dia lebih sikit lah kalau nak buat ke situ. Okay, apa itu sensor? A device that receive a stimulus or response with an electric signal. A special type of transducer. A device that convert one type of energy into other. Okay, so sama ada kita nak tahu macam sini protein lah, bakteria kan, physical quantity tu. Biasa protein ni mungkin kita tahu dia punya pH ke, kita tahu dia punya, kadang-kadang tu boleh tahu dia punya conductivity, dia punya electricity punya ni lah, based on apa yang sesuai. Kalau protein atau bakteria ni kena cari apa dia punya physical quantity yang sesuai untuk tu. Contohnya number of bacteria, macam mana nak kira kan. So macam mana nak tahu? So kadang-kadang dia pakai electricity punya connectivity, kadang-kadang ada pakai weight ke apa cek yang apa yang sesuai lah. Sometimes daripada pH kita boleh convert kepada dia punya acidity tu, pH dia, pH value.
kita tukar kepada electricity. That one is possible kadang-kadang. Okay, sound of course kita daripada sound kena ada apa tu mechanism tertentu. Bersound kena ada magnetic, sama ada pakai speaker terbalik atau mikrofon, mikrofon kan, mikrofon atau sound sensor, mikrofon lah biasa type of microphone, atau mic kita boleh gunakan sebagai sensor kat situ. Biasanya sound sensor memang ada sound sensor, tapi nak pakai mikrofon biasa dia punya basic dia macam mikrofon lah. Okey, kemudian kita ada motion sensor biasanya tukar pada force. Okey, daripada force tu kita akan convert pergi kepada electricity biasanya. Okey, yang kita baca measurement tu akan tukar jadi electricity. Tak kira semua sini lah, sama ada current atau voltage. Sebab itu yang kita punya benda tu baca. So in between tu kena transfer. Contohnya dekat sini motion kita ada apa, acceleration, kita boleh ada vibration. So macam mana daripada situ kita nak tukar pada electricity. So biasanya kita akan tukar pada dalam bawah ada kepada force. Daripada force kita tukar jadi ada sensor tertentu untuk baca daripada force pergi pada electricity. Biasanya macam itulah. Atau sometimes tu daripada displacement. Daripada displacement pun boleh. Daripada displacement kita ada magnetic ke apa benda dalam tu, kita boleh measure displacement, daripada situ dia tukar jadi electricity. Possible juga. Chemical pun sama macam tadi, daripada tu boleh mungkin tukar daripada conductivity dia ke, atau dia punya, boleh kira lah, macam tu lah biasanya. So akan result daripada satu measurement lah. Daripada measurement tu sama ada dapat, biasanya kita dapat electrical signal lah. Okay. Transducer tu macam tadi force, kita boleh pakai force, pakai displacement, atau kalau apa tu conductivity pun boleh jadi sebagai transducer. So kita akan dapat electrical signal. Atau sometimes contohnya untuk bakteria ni atau protein ni quantity kita nak buat, atau chemical tu kita air keruh ke air jernih kita boleh buat berdasarkan menggunakan optical. Itu depends, tapi most of the time yang untuk kita punya area kita pakai electrical signal lah. Seldom kita pakai optical signal. But now currently dah hebat sikit. Contohnya kita nak buat dalam kereta kan, nak buat autonomous tu, boleh sampai kita pakai optical. Di mana kita memang ambil image, from the image kita buat processing dekat situ. Boleh capture macam-macam lah kan. Kita boleh recognize itu orang ke, itu kereta ke kan. So daripada situ itu macam-macam lah. Itu secara general ni lah. Tapi kalau kita pakai Arduino saja, benda tu limited masih lagi. Okey, terus ni sembang banyak dah kat situ. Okey, common sensor. Common sensor yang boleh pakai, basically yang tertunjuk kat senarai kat sini adalah yang boleh pakai dekat dalam Arduino lah. Kita ada accelerometer biasanya check vibration. Daripada vibration tu dia boleh check kita punya sama ada handphone lah, biasa dalam ada handphone pun ada, handphone kita dah sengit ke, dia bergerak kan, so kita tahu. Gyroscope memang nak tengok orientation, dia kadang-kadang dia replaceable dengan accelerometers, tapi biasanya gyroscope yang cekap lah. Okay. Phone yang mahal-mahal pakai gyroscope. Gyroscope ni asalnya besar tapi dah dia minimize kan, tapi dia lebih cekap daripada accelerometers lah. Kemudian itu untuk mechanical movement, biasa nak tengok dia punya orientation, dah ada tilting ke, ada sengit ke tak sengit kan. Kemudian kita ada optical, kita ada photodetector. Okey, photodetector ni biasa kita nak tengok terang ke gelap kan. Lepas tu kita ada infrared. Basically infrared ni kita ada, kalau photodetector kita terima cahaya saja. Kalau infrared biasanya kita akan keluarkan signal infrared dan kita tengok dia punya receive macam mana. Okay, so itu optical. Kemudian kita ada gas. Gas kadang-kadang ada gas yang tertentu, kadang general saja. Biasanya sama ada oxygen sensor, kalau pernah dengar oxygen sensor available kat dalam kita punya kereta untuk check punya combustion. Biasanya dekat exhaust tu, bahagian exhaust tu ada oxygen sensor. So daripada kandungan oksigen tu dia akan correlate dengan how good the combustion lah. Tu untuk check gas. Kadang-kadang ada juga yang CO2, okay, atau carbon.
Tapi yang lebih detail tu mungkin tak ada lah, kena cari yang spesifik, dia tak ada yang general. Okay, depends lah. So itu ada gas, kemudian kita ada temperature biasa, ini kemudian kita ada magnetic. Magnetic ni biasa lah. Okay. Yang ada, kita ada force sensor. Force sensor, kalau kita penimbang berat kita tu, kita boleh ada force. Dan biasanya pakai piezoelectric punya komponen lah. Kita boleh beli benda ni untuk sambung dekat kita punya Arduino juga. Photodiode, just diode, tapi dia sama dengan photodetector lebih kurang lah. Okay. Cuma photodiode ni dia diode, photodetector kadang-kadang dia ada resistance type, macam potentiometers. Kemudian kita ada ultrasonic distance sensor. Ini nak sama macam-macam infrared tu bukan. Ini ultrasonic maksud dia keluarkan signal, ultrasonic signal, sound dia keluar ping sound, lepas tu tengok receiving. Dia ada apa tu yang hantar penghantar dia dan penerima dia. Nak sebut tak ingat dah. Okey, kemudian ada tilt sensor. Tilt sensor biasanya macam accelerometer tapi dia mungkin satu angle saja, one angle. Kemudian kita ada photoresistor. Saya cakap tadi, photoresistor. So, example temperature sensor. Simple temperature sensor, kalau kita pakai sensor, ini just a sample, satu sensor saja ambil temperature. Okey, kena buat calibration. Sebab kita biasanya different environment, different dia punya bacaan tu mungkin berlaku lah, dia kena buat certain calibration. So kadang-kadang kita pun tak tahu kita punya how accurate kita punya sensor. So biasanya sensor temperature kita pakai thermoresistive, resistive temperature detection. It is a metal element, biasanya ceramic, dalam ceramic tube, whose resistance typically increase with temperature according to a known function. Kebanyakannya memang pakai RTD lah. Okay, kita punya temperature sensor. So kita kena tengok kita punya ni, apa tu dia punya bacaan, adakah linear ke tidak kan. So kena, ini biasanya dia linear lah. So makin naik kita punya temperature, makin naik lah reading tu kan. Okay, where A is the alpha ni, alpha is temperature coefficient, T is the temperature in Kelvin, okay, T, R0 is the resistance in known temperature. Okay, yang sekarang ni lah. So kalau penambahan berapa degree tu, berapa degree, ini dalam Celsius, bukan dalam Fahrenheit. So dalam Celsius kita boleh masuk Kelvin lah. Okay. So itulah. Okay, ini perbezaan temperature. So bila dia naik tu kita nampak lah, daripada tu kita boleh nampak dia pergerakan dia punya graf lah kan. Okay, ini example calculate the temperature. Ini so example, so kita tolong calculate lah based on yang tadi punya formula tu. Dia bagi A sama dengan 0.43, the measure resistance is betul ke, kan? Dia kata calculate the temperature for copper. Ni resistance dibaca tu 500.43, RO 500 ohm. So berapa dia? Calculate the temperature dia kata kan. Okay, ini cerita berlainan pula. Sensor characteristic. Okay, sensor characteristic, kita ada 4 slide untuk sensor characteristic. Yang kita kena tahu adalah range. Kalau kita nak buat measurement tu, distance, berapa distance yang kita perlukan dalam kita punya application, dan kita punya sensor tu boleh capai tak kita punya range tu. Okay, itu the full scale punya range. Lepas tu operating voltage range, dia voltage dia berapa sampai berapa. Kita punya Arduino Uno daripada 0 sampai 5 volt tu dia boleh bagilah kan. Tapi kalau kita punya sensor tu sesuai tak dengan tu, kena check. Kemudian accuracy, accuracy nanti kita cerita. Transfer function, apa biasanya kita nakkan dia linear lah. Okay, transfer function ni F, X is where is the measurement and S is the electrical signal. Contohnya X ni adalah dia punya distance, tapi S tu adalah dia punya electrical. Biasanya kita dapat dalam voltage. Okay, so F adalah dia punya pemalar. Biasanya kalau kita nak linear, tapi kalau dia tak linear, dia satu function lah.
Sensitivity. Sensitivity pun perlu juga. The change in input required to generate a unique change in output. So kalau kita nak pergerakan 1 mm punya sensitivity, ya, kita nak measure pergerakan kita punya sensor tu boleh baca tak? Itu bendanya lah. So how sensitive dia punya tu. Kalau tak cukup sensitif, 1 mm tu tak boleh baca. Kan? Atau dia terlalu sensitif. Sikit pun dah berubah banyak kan. Itu terlalu sensitif. So kena sesuai lah sensitivity tu dengan apa yang kita nak. Kalau kita nak measure apa tu dalam unit 10 cm, 10 cm sampai 10 meter, so kita tak perlulah ada sensitivity yang kurang sampai 0. Micrometer level punya sensitivity kita tak perlu. So itu cukup dengan tu. Contohnya lah, kena cari yang sesuai lah kan. Biasanya lebih sensitif lebih mahal lah, dan dia sensitivity-nya dia kacau juga range. Kalau range besar, sensitivity dia biasanya kurang. Kalau sensitivity tu kalau dikurang, sensitivity tu tinggi lah. Itu terbalik. Okay, dia berkadar songsang, okay, dengan sensitivity dengan range. Okay, and then ini berkenaan dengan accuracy dengan precision. Okay, cerita accuracy dengan precision, rasanya this is not the first time tengok benda ni. Okay, yang ini accurate. Kalau accurate means dia punya average bacaan dia adalah tepat. Accurate, average bacaan. Ini not accurate, average dia lari. Ini pun average dia lari dekat tepi. Kita nak dapat kat tengah-tengah kan. Contohnya lah, kalau kita sharpshooter kan, dapat kat tengah-tengah. So kat sini dia tak accurate. This one pun tak accurate. This one, ini accurate. This one accurate juga. Sebab average ni dia accurate. Tapi dia tak precise. In terms of precision, bawah ni tak precise sebab dia kembang. Taburan dia besar tapi kita nak yang taburan kecil. Taburan kecil macam ni. Okay, biasanya kita nak kejar precision dululah. Bila kita dah precision ni, kita mudah nak tarik dia pergi. Kita mungkin tapak dia average kat sini kan. So kita tahu berapa jarak tu, kita boleh compensate kemudian. Compensate terus kat sini. But this one dia tak accurate. Dia accurate tapi dia tak precise. So memang akan banyak error lah kat sini. Dan susah nak manage lah. Kan? Nasib baik lah kalau kita banyak kena buat bacaan yang banyak lah. Dan kira dia punya average. Okay. So ini adalah relationship accuracy dengan precision. Okay. Precision dia relate dengan standard deviation. Dan accuracy dia just measured value dengan true value punya difference saja. Okay. Kemudian lagi sensor punya karakteristik, kita ada error. Tadi dekat slide dekat accuracy pun kita cerita pasal error sebenarnya. The difference between the measured value and true value. Itu tahu lah, tadi dah cerita juga. Ada dua jenis error, satu systematic error. Systematic error ni biasanya disebabkan oleh sistem lah. Okay. Inaccuracy tu is reproducible that can be corrected with compensation method. Macam saya cakap tadi lah, benda dah precise tapi dia lari daripada center tadi, yang kanan atas tadi kan, dan graf tu. So kita boleh compensate. Sebab kita tahu dia punya distance tu, kita boleh compensate. Okay, dan dia sentiasa boleh reproducible dia punya accuracy. Itu adalah systematic error. Contohnya interference error dengan operator error ni, ini catastrophic ni patutnya. Ini tak boleh betulkan kan. Kalau operator salah baca, macam mana cerita kan. Tapi systematic error ni dia akan keluar bacaan yang sama tapi tak tepat kan. Tak tepat. So kita boleh reproduce balik. Contohnya kalau dia baca kita set kosong tu, dia tak boleh set kosong. Micrometer micrometer contohnya kita nak set kosong, dia tak pergi kat kosong, dia pergi dekat nombor 0.1 contohnya kan. Itu akan menyebabkan systematic errors lah. Jadi kita boleh saja compensate. Nanti apa-apa kita baca, kita tolak dengan 0.1. Contohnya lah kalau kita punya micrometer, contoh kat systematic error. Yang kedua ada random error, noise. Biasa random error ni kita mengharap dia kecil lah kan. Yang tadi kita lihat dekat kita punya accuracy, dekat precision tu biasanya berlaku. Precision ni akan, dekat accuracy jugalah. Ya, accuracy dekat precision. Biasanya kalau kita nak reduce, kita noise ni, kita kena, nak tambah precision, kita kena reduce noise ni lah, random error. Okay. Dia sentiasa ada. Maksudnya dia
tak tahu punca. Okay, biasanya dia very fundamental lah. Okay. Okay. Seterusnya adalah nak cari berkaitan dengan hysteresis kan. Bukan cari, nak cerita berkaitan dengan hysteresis. Biasanya kalau kita buat measurement daripada distance lah, contohnya daripada macam distance ke, apa-apa measurement kan, temperature ke, kita membaca menaik dengan baca menurun. Masa kita menaik satu-satu bacaan, kita dah buat graf ni bacaan bawah, bacaan atas kan. Okey, kita buat measurement, dapat macam ni, dia melengkung. Tapi bila kita patah balik, maksud kita daripada maksimum kita turunkan pula, daripada maksimum ke zero kan, kepada minimum. So ada kemungkinan ada perbezaan masa pergi dan balik tu, terutama benda yang pakai spring lah. Benda yang pakai spring tu biasanya dia akan ada perbezaan. So perbezaan antara pergi dengan balik tu biasanya kita panggil sebagai hysteresis. Itu kena consider lah. It's just introduction pasal sensor tu. Ini adalah contoh sensor, smoke sensor. Standard lah, standard Arduino. Kita ada, memang ada pair dia lah. Okay, biasanya dia ada 3 pin. Okay, smoke sensor kan. Tak kisahlah. Smoke sensor pun dia pakai voltage. So ada banyak asap, dia akan tunjukkan resistance tinggi lah. So kita boleh dapat reading lah kan. Ini tunjuk sambung kat buzzer. Kalau dapat sampai threshold tertentu, mungkin buzzer keluar. Saya tak tahu, bergantung pada program. Mungkin makin high frequency ke kan, dia menjerit makin kuat ke, itu bergantung. Tapi sebab ini tak keluar, dia semua voltage satu saja. Okay, dia bukan analog output. So boleh tukar dia punya frekuensi anyway. Untuk sound kita boleh tukar frekuensi. Ini contoh lah apa dia buat ni. Okay, ini contoh program. Ini boleh buat ini tak perlu pakai library tertentu. Just boleh buat menggunakan kita punya standard kan. Tinkercad pun boleh buat. Tinkercad pun boleh buat. This is the wiring dia. Okay, dia kata pin mode, nampak smoke pin. Pin mode dia pakai biasa-biasa je. Pin mode dia pakai serial begin sebab dia baca dekat analog. No, ya ke? No, dia nak keluarkan, dia nak print. Dia nak print sebab tu pakai serial begin, sebab dia nak print. Okay, analog read, dia memang baca kat analog sebab analog pin. Lepas tu serial print smoke level. Okay, smoke level. So kalau dia kata kalau lebih daripada 120, dia akan serial print smoke detected. Ini dia punya command lah. Okay. So dia print dua benda. Satu smoke level. Kalau bacaan tu lebih 120, dia akan print juga benda ni. So dua benda dia akan print lah. So ada delay sikit. Tapi yang ni 54 kita Arduino Uno tak ada lah. So kena betulkan. So you boleh test lah, tengok. Ini contoh lah. Buat dalam Tinkercad. Maksudnya boleh buat. Ini memang dah available. Saya type gas sensor punya sample lah. Bukan sample. Ini mungkin dah ada projek orang lah kan. Dah ada, so saya saja tengok lah. Ini kita punya smoke detector bentuk macam ni, yang dalam Arduino Uno. So ada 3 line. Okay, lepas tu dia akan, tapi kat sini dia display dalam LED. So ikut pada dia punya level lah. Okay, ikut pada level. So dia ada complicated sikit dia punya programming. Bahasa pun bukan bahasa Inggeris, tu susah nak faham sikit . So itu sebagai contoh lah. So ini nak tunjukkan dia tu possible. So itu saja berkenaan dengan kita punya tadilah kita punya sensor. So ini some of the reference boleh cari. Yang kita punya nota tu basically daripada sini lah. Okay. Cuma saya mungkin application saya ambil cedok daripada Tinkercad ke mana kan.
Okay, seterusnya kita ada actuators. Lepas sensor, kita ada actuator lah. Okay, apa yang ada dekat actuator ni, mari kita tengok. So, what is actuators? It is a device that turns energy to motion. Usually, yang kita kat sini, kita pakai electrical energy lah. Turn energy to motion. Apa features yang kita biasa nak tengok adalah sama ada force, kita nakkan force, speed, the torque, dengan the force lebih kurang lah kan. The power, okay, atau the efficiency, depends. Kena pilih mana satu yang features, satu ke atau berapa yang kita perlukan. Untuk kita consider type of actuator yang kita nak pakai. The first one example for actuators is DC motor. Okay, untuk DC motor dia kata force is produced due to electric current, ni tahulah. So basically dia very simple. DC motor, kita ada current, dia nak pusing lah kan. Selagi besar current tu lagi besar dia torque. Itu bisa macam tu saja. Kemudian kita ada servo motors. Servo motors dia berbeza sedikit. Dia pakai, dia kena ada macam driver lah. Okay. DC motor bisa control circuit. Biasanya dia DC motor, tapi dia ada control circuit. Dia ada servo lah kita panggil. Servo motor are controlled by pulse width modulation. Okay, PWM to the control pin. Biasanya pin, ada pin yang bertanda tu lah. Ada tanda tu. Dia adalah PWM. Dia masih lagi kita punya digital input output pin. Okay, tapi ada yang bertanda. PWM tu, itulah dia yang boleh pakai. Okay, so dia akan ada pulse tertentu kita boleh set supaya dia nak tentukan kita punya position of the servo motor. Dia boleh bagi dekat kat mana position yang dia nak duduk lah, dan dia akan stay kat situ. Okay, kalau pulse dia macam ni, dia akan duduk dekat 180, dia akan pusing duduk dekat 180 degree, lepas tu dia diam. Lepas tu kalau kita hilangkan, dia akan patah balik ke kosong, contohnya kan. Contoh. So kita boleh buat position 90 degree, 180 degree, itu tak masalah lah. So ini servo motor. Okay, ini servo motor control kena include ini dia punya programming, dia kena include servo motor H. Okay, kena include library ni lah. So kalau baru boleh pakai, contohnya servo ni lah. Okay, nak cakap kita ada servo, my servo. Okay, my servo ni attach dekat servo kita tu, dia punya control signal dia letak dekat 9, pin nombor 9. It's a PWM pin. Okay, ini value kita nak set dia 180 degree, tapi kita kena adjust kat sini. Okay, my servo rate 180. Maksudnya dia tahu dia duduk dekat 180 degree. Full delay. Ya ke? Kan? So ini nak cakap kita available lah, benda ni available dalam Arduino Uno, dan kita perlu include dia punya ni, dia punya library. Okay, dalam Tinkercad boleh buat juga, dan boleh cuba tengok. Okay, motor yang lain adalah stepper motors. Okay, motor controlled by series of electromagnetic coils. Dia agak berbeza sikit dengan tadi tu. The center shaft has a series of magnets found on it. Okay, itu ceritalah. Okay, yang pentingnya apa function dia? Allows for very precise control of the motor. It can be turned in very accurate steps and set degree increments. So dia macam servo motor juga, tapi dia lagi kecil, lagi precise. Kita boleh dapat dia punya step tu, angle tu. Okay, itu sajalah. Okay, stepper motor. Kalau kita nak kira berapa pusingan pun mudah dengan menggunakan stepper motor ni. Okay, so kita boleh calculate daripada pulse tu kepada distance, contohnya kita boleh calculate. Okay, ini adalah contoh macam mana sambungan kepada stepper motor. Okay, biasanya ada 4 pins. Okay, kemudian dia ada Darlington transistor. Ini adalah Darlington transistor array used for supplying the power required. Ni dia ada banyak lah, power supply ada 4 pin biasanya, ada 4 polar. Lepas tu nak sambung kepada sambung kepada control kita punya Arduino dekat sini. So in between tu ada
benda ni dalam array ni. So power supply yang sebenar kepada ini akan melalui this pin lah. So kita punya signal mungkin dalam 5 volt saja, tak cukup untuk powerkan kita punya stepper motor ni. Kita boleh pakai external power lah untuk jalankan motor. So ini some of the programming, sikit je untuk tengok dia punya sample saja. Kita kena ada include stepper h ni, stepper.h. Library ni available dalam kita punya Tinkercad pun available. So ini macam standard lah, standard package. So boleh. So yang lain you follow lah, bila dah nak buat ni kena study lah dia punya language tu. Okay, berbeza sedikit. So ada perkataan, contohnya kita my stepper dot set speed ni kan, ini adalah command baru lah. Okay, kemudian kita ada this one, my stepper dot step kan, ini pun command yang baru. Delay ni command biasa lah, okay, function yang biasa, tapi ada function baru tu. So ada baru punya language. Untuk tu kita kena masukkan library lah, kalau tidak tak faham nanti. Okay, sekarang kita lebih kurang tadi dah cerita pasal dia punya sensor, actuator. Tu basic lah, sensor dan actuator. Mesti pakai motor punya kan, biasa kalau kita nak gerakkan benda. Sekarang ni elektrik mesti pakai motor lah. Okey, sekarang ni zaman IR 4.0, cerita pasal Internet of Things. Ini perkataan Internet of Things ni daripada IR 4.0 ni lah. So tajuk dia Internet of Things with Arduino. Okey, tengok ada tak? So Arduino with GPS. Okey, Arduino kita Internet of Things, satu Wi-Fi, satu lagi GPS lah kot. Okey. Kalau untuk GPS ni, maksudnya dapatkan position. Contoh ni kalau kita nak buat UAV ke, drone ke, lagi bagus lah, terbaik kalau kita boleh dapat GPS, sebab kita boleh buat autonomous untuk autonomous control lah, position ke. Macam kita pakai drone kan, nak buat apa, membaja ke kan, apa, meracun sawah ke kan, yang pakai drone tu, UAV tu, drone tu, itu kena pakai GPS lah. Possible kalau you nak develop pakai Arduino. Okay, combination Arduino dapat control semua, boleh, it's possible. Tapi the best kena ada GPS. Kalau tidak, tak boleh buat automation. Susah nak buat automation. Automation tu positioning kan, kita boleh set dia punya apa tu, path, perjalanan dia tu kita boleh set dengan menggunakan GPS. Okey, sekarang nak cerita kat sini adalah untuk GPS. There are 3 modes tu apa tu nak dapatkan GPS. Okey, satu adalah standalone. GPS obtain information, position and altitude with only the signal of the satellites. Ini biasa kalau kita punya handphone biasanya pakai macam ni lah. Handphone yang tak ada line, handphone yang tak ada line, handphone yang dalam kereta contohnya kan, ada GPS yang ada GPS lah. Dia tak menggunakan data Cellcom ke apa tu, dia menggunakan GPS, boleh menggunakan GPS secara apa tu sendirian. Ini standalone, standalone. Slowest of the 3 modes. Okay, of course dia kena baca, biasanya dia lambat sikit. Dikatakan lambat sikit. GPS command brings directly latitude, longitude, date, time, altitude and speed. Dia boleh dapat. So kita punya Google Map tu saya tak sure sama ada dia pakai position, pakai ada combination ke apa, tapi rasanya dia combination yang tu okay, dia bukan solely. Tetapi kalau kita tak ada line, kita punya handphone tu possible lah untuk dapatkan GPS only. You cuba cabut dia punya apa tu SIM card ke, cuba tengok boleh on tak, kan, boleh try tengok. Setengah pun boleh lah. Okay, dia pakai boleh standalone GPS. Kemudian kita ada module connect to GPS server, SGPS. Okay, dia ada modul untuk calculate the position, server yang tolong calculate kan. Ini biasa berlaku dekat kita punya desktop komputer contohnya kan, laptop. Kita kebanyakan macam saya punya laptop tak ada GPS. Dia nak calculate position, dia pakai inilah, pakai server punya maklumat. Kemudian ada AGPS. AGPS dia ada 3 mode. Dia boleh standalone, dia boleh server base, dia boleh
server aiding. Ada server base, maksudnya dia mungkin duduk dalam bangunan, tak boleh nak baca terus, dia berdasarkan server lah. Ada juga server aiding, biasanya kita punya handphone lah pakai macam ni. Okey, ada bantuan dekat situ, berdasarkan beberapa maklumat, beberapa position dia boleh kirakan. Okey, itu tak apalah, itu detail dia boleh check. So ada beberapa jenis ni ya. Okay, ini adalah sambungan Arduino GPS. Ini kalau kita buat kind of dia punya information yang return. Kita dapat latitude, the position, north ke south, lepas tu longitude, east west, date. Inilah dia punya maklumat ni dalam bentuk string. Okay, bergantung pada kita lepas tu kita nak implement dia kot mana lepas ni. Okay, untuk dapatkan GPS Arduino Uno standard, dalam ni tak ada dia punya GPS, kena pakai dia punya external komponen lah, bertambah. Okay, GPS punya, untuk reading GPS punya sensor lah. Okay, some programming patutnya kat sini ada header, itulah kena include dia punya GPS punya library dalam tu, kena include library. Okay, ini boleh check lah. Ini adalah saja just untuk macam mana nak baca sajalah, baca position, current position. Ini sampai separuh, kena kita sambungan di sebelah. So ini sambungan dia. Okay, sampai kita print data GPS data tu. So dia keluar dekat kita punya ni lah, kita punya monitor, serial monitor. Dekat kita monitor dia akan keluar. So lepas tu dia punya ceritanya lepas macam mana kita nak pakai data tu lah, kita nak buat apa. Itu lebih penting lah kan. So another method is using 3G, using connecting through 3G, maksudnya pakai line telefon lah kot. Okay, so this one is need to check dia punya module lah, whether or not dia boleh ada setengah tu ada yang bersambung wifi, setengah tu ada bersambung 3G kan. So kena tengok modul yang apa pakai. Mungkin we need to have that include the library, dan kena ada di hardware tambahan tu sebagai sensor. Okay, ini contoh sambungan program tadi. So nak tengok apa yang kita nak dapat lah. Okay, kita boleh dapatkan GPS punya position tu. Kita kena dapatkan untuk ni sebab sambung dengan 3G, sambung dengan line. So kena dapat APN atau username atau password, kena ada. So this one you need to follow lah, dia punya instruction bergantung pada modul yang kita pilih. Basically Arduino Uno biasa memang tak ada benda ni, so kena tambah add-on. Lepas tu kena follow, kena masukkan dia punya library, lepas tu kena include dia punya library, dan lepas tu kena follow dia punya instruction ni lah. And then but the question is, lepas tu you nak buat apa dengan data tu? Okay, ada banyak projek contohnya macam yang biasa kita tengok tu, orang buat drone lah kan. Buat drone, nak membajak ke, nak menyabit ke, nak meracun ke kan, agriculture tu banyak. So kita ada banyak kita ada drone, kita boleh buat aerial vehicle, terbang-terbang boleh buat, yang berjalan pun boleh buat. Kita ada vacuum cleaning pun kita boleh pakai automation. So banyak possibility kat situ. So menggunakan GPS ni one of the way to set the position of your equipment lah. Kita boleh baca dan kita boleh pergi mana kita nak pergi, contohnya. Tapi the thing kena ada creativity di situ lah. Okay, itu in future kalau berminat boleh explore lagi benda ni. Yang ini memang tak sudah lah, maksudnya sky is the limit. Kalau you boleh carilah. Okay, sekian saja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.